Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, murid-murid yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan meneruskan sesi PDPR kita dengan mempelajari ataupun menyambung semula sesi PDPR yang lalu, iaitu dalam bahagian akidah tajuk sifat-sifat Allah. Unit yang pertama iaitu sifat Allah sama. Sebelum kita meneruskan sesi PDPR kita pada hari ini, adalah lebih elok kalau kita membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Jom kita baca bersama muadib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, murid-murid yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ini kita sudah mempelajari apa yang disebutkan sebagai maksud sifat Allah sama, dan hukum mempelajari sifat Allah sama, hukum meyakini hukum meyakini sifat Allah sama, dan kita telah mempelajari dan membaca dalil nakli berkaitan sifat Allah sama dan juga dalil akli. Tapi sebelum kita meneruskan kepada sesi PDPR kita ataupun isi pembelajaran kita pada hari ini, muadib akan menerangkan semula ataupun mengimbas kembali apa yang telah kita pelajari bersama-sama, supaya apa yang kita belajar dapat kita ingat, dapat kita hadam, dan akhirnya dapat kita membawa dalam kehidupan. Okey, berbalik semula kepada yang pertama ni, iaitu muka surat 69 dalam buku teks kita. Okey, kita perhatikan dan fikirkan situasi 4 gambar yang terdapat dalam buku teks ini. Ada orang tengah menunggu bas, ada orang tengah mengatak, ada orang tengah belajar, ada orang tengah membaca doa. Dan semuanya ini didengari oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada kita membacanya dengan kuat, dengan jelas, ataupun kita membacanya secara sembunyi, sama ada secara berbisik ataupun di dalam hati. Semuanya ini murid-murid, Allah Maha mendengar tentang apa yang kita ucapkan dan perkatakan. Jadi kena berhati-hati dalam setiap perkataan, di setiap perbuatan ataupun perbuatan pula, setiap perkataan yang kita ucapkan, supaya yang diambil adalah berkaitan tentang manfaat sahaja. Jangan membuat dosa pula ya, tak boleh. Okey, kita tengok sini pula. Di sini kalau kita tengok, fahami dan amalkan. Di sini ada dialog di antara anak dan juga ibu, iaitu anak ni bernama Amar, yang ibunya pula tiada nama, kita tak tahu siapa nama dia. Ibunya ni. Okey. Dan jika kita perhatikan di sini, ibu dia ni Amar ni, dia dipendekkan cerita, dia tanya tentang apa tu berkaitan tentang sama. Seperti mana dalam dialog 5 tu, sifat sama itu apa ibu? Maka ibunya pun menjawab yang nombor 6 tadi. Nombor 6 tu, Allah bersifat sama bermaksud Allah Maha mendengar setiap sesuatu, sama ada bunyi yang kuat atau yang sangat perlahan, seperti bisikan hati manusia. Begitu contohnya. Pendengaran Allah berbeza daripada pendengaran makhluknya, kerana Allah tidak memerlukan daya pendengaran, dan pendengaran Allah tidak terbatas. Okey, manusia punya pendengaran masya-Allah kan. Masya Allah pula. Manusia punya pendengaran ni sangat terbatas. Sangat-sangat terbatas kan.
kita dengar orang berbisik di sebelah kita pun kemungkinan kita tidak dengar. Dan sifat manusia ini, telinga yang kita ada ni, bukan semua yang ada telinga tu boleh mendengar. Bila Allah menarik nikmat pendengaran itu daripada seseorang, maka telinga macam mana yang dia ada pun, kalau tidak dapat mendengar, maka tidak dapatlah dia mendengar. Okey. Sebab itu adalah sifat kita, pendengaran kita terbatas dan boleh rosak. Tetapi berbeza dengan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran Allah ni walau macam mana pun jauhnya orang tu, walau macam mana pun kan, berbisik orang tu, tetap Allah Maha mendengar. Dan Allah Maha mendengar ni, sifat Allah Maha mendengar ni, Allah boleh mendengar macam mana ramai orang bercakap dalam satu masa, Allah boleh dengar. Kalau kita kadang-kadang 2 orang sejak bercakap depan kita sudah tidak boleh fokus siapa yang kita mau dengar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala punya sifat ini boleh mendengar semuanya sekaligus secara serentak. Hebat tak kuasa Allah? Hebat, Masya Allah kan. Jadi yang ketujuh tu, yang nomor 7, Ammar pun menjawab, Subhanallah, hebatnya Allah. Memanglah Allah hebat. Sebab Allah hebat, sebab Allah ini Tuhan. Allah itu Tuhan kita, wajiblah disembah. Allah itu Tuhan kita, dan semestinya Tuhan itu mestilah lebih hebat daripada makhluk-makhluknya. Jadi kata Ammar lagi, kita wajib beriman dengan sifat sama Allah. Allah yang Maha mendengar akan setiap sesuatu, dengan sentiasa berhati-hati pada setiap pertuturan dan bisikan hati kita. Macam Madib sudah bagi tahu tadi kan. Jangan mengumpat. Walaupun orang yang kita umpat itu dia tidak dengar apa yang kita umpat tu, tapi Allah Maha mendengar. Dan dalam masa yang sama kan, kalau kita mengumpat orang kan, kita umpat orang. Mengumpat ni hukum dia apa murid? Hukum dia apa murid mengumpat ni? Dosa kecil kan dosa besar? Dosa besar. Ada cakap sini mengumpat dia dapat pahala? Tidak. Mengumpat ini dosa besar yang mesti dan wajib kita elakkan. Meskipun orang yang kita umpat itu tidak dengar, tapi Allah Maha mendengar. Sama juga kalau kes-kes memfitnah ni. Kes-kes memfitnah ni. Meskipun orang tu tidak dengar apa yang kita fitnah, tapi Allah dengar dan hukumnya berdosa. Jadi kena berhati-hati. Jadi kena sentiasa bercakap perkara-perkara yang baik kan, berzikir, membawa orang ke arah kebaikan. Inilah yang diangkat sebagai amalan yang baik ya, dan Allah Maha mendengar setiap sesuatu. Okey, murid-murid, kita tengok pula di bahagian bawah tu. Di bahagian petak biru tu nilai. Nilai dari situ disebutkan banyakkan berdoa untuk mencapai kejayaan dalam hidup kita. Banyakkan berdoa. Sebab si Ammar ni tadi mula-mula dia minta, dia bagi tahu ibu dia, wahai ibu, saya ini gementar mau pertandingan apa tadi ni pertandingan robotik. Ibu dia cakap baca doa. Okey, murid-murid, dalam kehidupan kita ni dan sebelum ni pun kita sudah diajar berkaitan tentang bacaan doa. Kan, bacaan doa. Dan bacaan doa yang kita sudah belajar sebelum ni, macam doa makan, doa tidur, doa bangun tidur gitu kan. Doa apa lagi yang kita pernah belajar sebelum ni di masa di sekolah. Doa-doa tadi tu yang kita sudah belajar sebelum ni, muadib harap agar adik-adik semua, antum semua dapat mengamalkannya dengan baik dan sempurna. Sebab setiap doa yang kita ucapkan, insya-Allah Allah akan ganjari dengan pahala. Doalah. Kalau sekarang ni sudah tahun 6. Murid-murid sudah tahun 6. Mungkin kemungkinan besar belum confirm. Kemungkinan besar akan menghadapi peperiksaan UPSR contohnya. Kan, akan menghadapi peperiksaan yang besar. Jadi doalah.
Dalam masa yang sama, kalau kita ada ditimpa kesusahan, jangan mengadu di Facebook, jangan mengadu di WhatsApp, jangan mengadu di Twitter, tapi mengadulah kepada Allah. Ucapkanlah doa, kerana Allah itu sangat-sangat suka orang yang minta dengannya. Doalah, ya Allah, berikan aku kejayaan, ya Allah. Doa tu dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas. Doa tu, dan juga doa tu kalau boleh merintih, menangis kita. Ya Allah, bantulah aku, ya Allah, dalam mencapai kejayaan dunia akhirat. Ya Allah, berilah kejayaan, ya Allah, berilah ketenangan kedua orang tuaku, ya Allah. Sayangilah mereka, ya Allah, seperti mana mereka menyayangi aku. Begitu kita doa. Kita kena doa hari-hari. Okey. Seterusnya, tadi Muadib cakap mau flashback sejak, tapi alang-alang lah kita flashback dan terus kita terangkan semula. Boleh kan gitu? InsyaAllah. Jadi dalil naklinya Allah bersifat sama ni memang ada dalam Al-Quran disebutkan, seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 224. Kita baca sama-sama. Ikut Muadib. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu sami'un alim. Apa maksudnya? Dan yakni ingatlah, Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa mengetahui. Dalil nakli ni Muadib ulang semula. Dalil nakli ni ialah dalil ataupun pencerahan ataupun hujah yang kita ambil daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Yang kita baca tadi itu Al-Quran ke hadis? Al-Quran. Pandai antum semua. Jadi tengok sini. Yang di bawah tu pula dalil akli. Apa dalil akli ni? Dalil akli ni pula ialah dalil ataupun hujah ataupun bukti yang kita terokai melalui akal yang sihat dan cerdas. Apa dalil akli Allah bersifat sama ni? Allah memiliki segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Oleh itu, mustahil bagi Allah bersifat kekurangan seperti tidak boleh mendengar. Iyalah, betul lah. Allah kan Tuhan kita. Kita bisa mendengar, apatah lagi Allah. Allah maha mendengar. Tidaklah mungkin Tuhan itu pekak, dan tidaklah mungkin Tuhan itu ataupun mustahil Tuhan itu lebih rendah sifatnya daripada makhluk yang Dia ciptakan. Jadi Allah itu Tuhan kita dan mesti dan wajib memiliki kesempurnaan, dan juga mustahil bagi Allah bersifat kekurangan. Tengok sini, ada lagi nilai di bawah tu, nampak tu nilai di bawah, nilai mengakui kehebatan dan kesempurnaan Allah. Okey, kita mesti akui ya, adik-adik. Akui. Siapa yang tidak beriman dengan sifat sama Allah, siapa tidak beriman dengan sifat maha mendengarnya Allah, maka baginya berdosa dan juga haram. Dengan betul-betul. Sebab itulah hukum bagi beriman dengan sifat Allah sama ini, hukumnya ialah wajib. Okey. Di sini ada tugasan sikit. Ada tugasan sikit. Tugasan dia senang dan mudah, iaitu adik-adik buka Al-Quran, cari dalil nakli yang lebih kurang seperti mana yang disebutkan dalam sini. Cari dalam Al-Quran, Muadib ulang semua dalam Al-Quran. Okey. Ataupun cari dalam, ialah memang dalam Al-Quran ataupun pula cari dalam Al-Quran. Mana-mana ayat yang menunjukkan dalil Allah bersifat sama ini seperti mana yang disebutkan dalam dalil yang kita baca tadi. Cari dalam Al-Quran. Muadib berharap, mendoakan antum dapat mencari dengan baik. Okey, seterusnya kita pergi pula ke isi pembelajaran yang sepatutnya kita belajar pada hari ini. Kita tengok apa yang kita akan belajar pada hari ini. Tadi itu imbas kembali kita pun tadi itu kita terangkan juga supaya lebih baik pendengaran ataupun lebih baik kefahamannya, insya-Allah. Okey. Yang kita mau belajar pada hari ini ialah kesan meyakini Allah bersifat sama. Ini kesan.
kita kena faham, kan, kita kena tahu. Kita melakukan sesuatu mesti kita akan fikir apa kesannya, sama ada baik ataupun buruk. Begitulah juga beriman dengan sifat sama Allah ini. Sifat sama Allah ini, itu Allah Maha mendengar ini, apa kesannya? Bila kita betul-betul beriman, kan, bila kita betul-betul yakin Allah Maha mendengar, yang pertama, kita akan sentiasa menjaga pertuturan dan bisikan hati. Orang yang yakin Allah bersifat sama, mana mungkin dia akan menipu. Orang yang yakin Allah bersifat sama, mana mungkin dia akan memfitnah. Orang yang yakin Allah bersifat sama, mana mungkin dia mencaci orang, dia menghina orang, dan mana mungkin dia mengumpat orang. Jadi tanya diri kita yakin ke tidak ni Allah bersifat sama ni? Kita yakin ke tidak? Kalau masih ada mulut kita ini ringan untuk mencaci orang, ringan untuk menghina orang, ringan untuk memfitnah, mengadu domba, ringan untuk mengumpat orang, maka sebenarnya belum masuk dalam hati kita tu sebenar-benar keyakinan kepada sifat sama Allah Subhanahu wa taala. Tengok sini. Okey. Ada seorang cikgu ni. Seorang cikgu, bukan, seorang murid. Dia cakap, astaghfirullah, cikgu pesan jangan merungut walaupun dalam hati. Apa tu merungut? Merungut ni contohnya, aduh, aku lagi yang buat, banyaknya mau dibuat. Itu merungut lah tu. Merungut juga tidak bagus. Okey, seterusnya yang kedua, sentiasa berdoa memohon pertolongan Allah. Adik pada sebut sebelum ni, kan, kita doa minta daripada Allah. Sebab kita minta ni daripada Allah ni, Tuhan bani. Orang cakap, kan, Tuhan ni yang memiliki seluruh alam, memiliki seluruh alam. Ini Tuhan yang kita perlu minta dan kita perlu doa daripadanya. Kita perlu doa untuknya, supaya memberikan kita apa yang kita hajati. Contohnya macam yang disebutkan oleh gambar ni, ya Allah, mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Doa dengan khusyuk. Jangan doa sambil main game, sambil doa sambil main PUBG, sambil doa sambil ML. Mana boleh gitu. Doalah dengan doa yang bagus-bagus, dan doalah dengan khusyuk. Jangan pula kita doa yang bukan-bukan. Ya Allah, celakakanlah dia, ya Allah, aku tak suka dia. Boleh ke gitu? Tak boleh. Doalah doa yang baik-baik. Okey. Seterusnya, menjadikan bacaan Al-Quran dan zikir sebagai amalan. Ya, betul. Macam adik bagi tahu tadi, Allah mendengar setiap sesuatu yang kita ucapkan, pertuturkan, Allah dengar. Maka kita banyakkan berzikir, banyakkan baca doa, banyakkan baca Quran. Jadi tahu kah? Tahu kan ni? Satu huruf Al-Quran kita baca, satu huruf Al-Quran kita baca, sabda Nabi SAW, satu huruf 10 hasanah, iaitu 10 pahala. Bayangkan, Nabi bagi tahu alif lam mim tu bukan satu huruf, bahkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi alif lam mim ada berapa huruf? Ada 3 huruf. 3 darab 10 ada 30. Bayangkan kalau orang tu dia banyak baca Quran, berapa puluh sudah. Dia punya pahala. Masya Allah, kan, banyak terus baca. Gitu. Okey. Seterusnya, bila seseorang itu dia betul-betul yakin kepada sifat Allah sama, dia mesti dan sentiasa menjauhi maksiat lidah, seperti mengeluarkan perkataan yang kotor dan kesat serta mengumpat. Kita sudah beritahu berulang-ulang ni, kan? Jadi sudah berulang-ulang disebut, jangan pula diulangi lagi. Maka kena tinggalkan segala maksiat, percakapan yang kotor, percakapan yang kesat, menghina orang, mengumpat, tinggalkan.
Kerana Allah mendengar. Allah Maha mendengar. Okey. Dan yang seterusnya, hidup diberkati Allah. Jadi alhamdulillah, itulah kesan yang paling besar, antaranya ialah hidup kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat ni adik-adik sebenarnya suatu perkara yang sangat besar, berkat ni. Jadi kalau kita beriman kepada sifat sama Allah, beriman dengan sifat-sifat Allah, maka hidup kita diberkati. Apa tu diberkati? Maksudnya kita mendapat kesenangan, kebahagiaan, ketenangan jiwa. Meskipun kita dalam kesusahan, kita rasa tenang saja. Meskipun kita dalam kepayahan, kita merasa tenang saja. Meskipun kita dalam kekayaan, kesenangan juga pun, kita akan berasa tenang dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rumusannya apa? Rumusannya di sini, tengok yang petak oranye di bawah tu. Kita mestilah membuktikan keimanan kepada Allah yang Maha mendengar dengan sentiasa menjaga pertuturan dan bisikan hati. Jadi insya-Allah kita tengok pula apa tugasan yang berkaitan dengan tajuk ini. Kita tengok sebelah. Laman inovatif. Yang pertama, dia cakap hasilkan kad mahabbah yang kreatif. Kemudian hadiahkan kepada rakan. Maksudnya di sini buatlah kad. Buat kad. Okey, berkaitan tentang sifat sama Allah ni, boleh rujuk kad-kad yang ada di sini ni, disuruh tengok ni. Mari amalkan bercakap perkara yang berfaedah. Cara mengamalkannya dan faedah mengamalkannya pula. Dan disebutkan lagi sini, mari amalkan, memanggil rakan dengan panggilan yang baik. Ini hasilkan kad mahabbah ni yang kreatif ni, dan kemudian hadiahkan kepada rakan anda. Yang kedua, kamu mempunyai seorang rakan yang suka menyebarkan fitnah. Apakah yang akan kamu lakukan? Ini soalan untuk adik-adik semua. Dan untuk semua yang mendengar ni sebenarnya, bukan adik-adik je, semua orang pun sebenarnya. Soalan dia, kamu ada kawan suka buat fitnah ni, menyebarkan fitnah, apa yang akan kamu lakukan? Yang ini muadib, kamu tulislah jawapan tu macam mana, dan mungkin serahkan kepada guru-guru yang mengajar kamu masing-masing. Okey. Sebelah ni pula ada minda aktif. Minda aktif ni. Sini minda aktif. Okey, ni besar sudah ni. Minda aktif, lakukan aktiviti dalam kumpulan. Membaca dalil nakli, Allah bersifat samad dan terjemahannya. Kita tidak dapat secara berkumpulan kan. Tapi mungkin guru-guru antum kreatif mungkin boleh buat sesi Zoom. Menyatakan arti sifat sama dan dalil aklinya. Okey, menyerahkan kesan beriman dengan sifat sama. Sini best ni. Okey, ada lagi info yang baik ni. Dengar baik-baik. Muadib akan baca untuk korang. Nabi Yunus alaihi salam. Yang nombor 2 tu, Nabi Yunus alaihi salam telah diutuskan Allah untuk berdakwah kepada kaum yang tinggal di Ninawa. Ini apa ni? Okey, nanti kita cek balik. Baginda menyuruh mereka agar menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan berhala. Seruan Nabi Yunus alaihi salam tidak disenangi dan mereka menolak dakwah baginda. Baginda sangat sedih, lalu meninggalkan penduduk Ninawa dan memberikan peringatan kepada mereka bahawa Allah akan memberikan hukuman yang setimpal atas kedegilan dan keangkuhan mereka. Selepas Nabi Yunus alaihi salam meninggalkan mereka, keadaan menjadi gelap gelita dan angin bertiup dengan kencang. Penduduk Ninawa mula menyedari kesilapan mereka menolak dakwah Nabi Yunus alaihi salam. Maka mereka bersegera bertaubat dan memohon ampun atas kederhakaan mereka sambil menangis dan merayu kepada Allah. Allah yang bersifat sama mendengar dan menerima taubat penduduk Ninawa, lalu keadaan menjadi tenang semula. Penduduk
Ninawa sangat bersyukur kerana Allah telah memakbulkan doa mereka. Alhamdulillah. Jadi berdasarkan kisah Nabi Yunus AS di atas, bincang dan senaraikan iktibar daripada kisah tersebut. Iktibar ni apa? Pengajaran. Pengajaran apa yang kita mesti ambil daripada kisah tadi. Dan seterusnya, apakah yang akan kamu lakukan sekiranya kamu telah melakukan sesuatu kesilapan dan dosa. Jadi buatlah latihan ini dalam buku latihan masing-masing dan serahkan kepada guru-guru yang mengajar antum semua. Jadi insya-Allah inilah dia apa yang kita telah mempelajari. Salah satu daripada sifat Allah Subhanahu wa taala iaitu sama. Ulang semula, sama ni apa? Allah Maha mendengar segala sesuatu, sama ada disebut secara terang jelas ataupun secara tersembunyi, iaitu secara kita berbisik ataupun bisikan dalam hati. Dan hukumnya ialah wajib untuk kita beriman dengan sifat sama Allah. Jadi insya-Allah murid-murid, Muadib harap apa yang kita pelajari pada hari ini dapat memberikan kita manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya kita semua ini akan kembali kepadanya dan tidak ada yang kita hajati melainkan rahmat Allah, melainkan keampunan daripada Allah, melainkan berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita dalam kalangan orang-orang yang hebat, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berjaya di dunia dan di akhirat, bersama-sama dengan para syuhada, para anbiya, semua tu, dan orang-orang yang soleh di akhirat nanti insya-Allah. Jadi itu saja daripada Muadib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.